Hai, hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya Puan Siti Hamiza. Hari ini kita akan belajar unit 2, Epidemiology and Environmental Health. Okey, sebelum kita proceed dengan lebih lanjut dalam unit 2, kita lihat apa yang telah kita belajar dalam unit sebelum ini, di mana kita telah didedahkan dengan konsep of epidemiology. Dalam epidemiologi, kita tahu dia adalah satu kajian mengenai taburan terhadap faktor penentu yang meliputi keadaan atau kejadian kesihatan dalam satu populasi yang spesifik, dan all the knowledge yang kita dah ambil tahu dalam epidemiologi ni akan diaplikasikan dalam pencegahan dan kawalan. Jadi dalam unit ini kita nak lihat apakah konsep kejadian sesebuah penyakit tu. Bagaimana dia boleh berlaku dalam penyakit itu, boleh berlaku dalam sesebuah populasi. Okey, dan kemudian adakah penyakit itu ataupun apa-apa health event yang dalam populasi itu berlaku secara rawak. Kalau dia tak berlaku secara rawak, jadi bagaimana dia boleh berlaku? Okey, kemudian kenapa kalau kita lihat ada sesetengah orang ni dia lebih mudah mendapat penyakit daripada orang yang lain. Okay, jadi dalam unit ini kita akan lihat dengan lebih lanjut macam mana kejadian sesebuah penyakit itu berlaku dalam sesebuah populasi. Di akhir pembelajaran ini, pelatih diharapkan dapat applykan konsep disease spectrum yang kita akan belajar dalam topik ini, konsep epidemiological triangle dalam menentukan taburan penyakit untuk isu-isu mental health. Kemudian pelatih juga diharapkan dapat mengaplikasikan konsep natural history of disease and disease spectrum in disease distribution for mental health. Dan di akhir sekali, pelatih diharapkan dapat membincangkan apakah langkah-langkah dalam prevention in epidemiology yang merangkumi primary, secondary and tertiary prevention. Okay, this is our content outline that will be covered in this unit. Okey, untuk menerangkan bagaimana seseorang itu boleh mendapat penyakit, saya akan menggunakan model epidemiology triangle and causal pi from Gotham untuk menerangkannya. Okey, sebelum kita teruskan ke konsep causation of disease tu, kita lihat dahulu apa itu penyakit. Jadi penyakit ini merujuk kepada kerosakan fisiologikal atau psikologikal. Dan penyakit ni adalah satu konsep yang penting dalam epidemiologi kerana dalam epidemiologi ianya berurusan dengan banyak berurusan dengan taburan penyakit, sama ada penyakit berjangkit ataupun tidak berjangkit. Kemudian dia berurusan dengan penyebab kepada penyakit dan apakah langkah pencegahan dan kawalan untuk sesuatu penyakit itu. Jadi kalau kita lihat dekat sini, classification of disease, kita ada dua jenis penyakit iaitu communicable disease and non-communicable disease. Okay, untuk communicable disease, daripada perkataan communicable-nya, kita boleh tahu bahawa penyakit ini adalah penyakit yang berjangkit. Ini disebabkan oleh specific infectious agent, okay, agent yang berjangkit ataupun produk toksin yang dihasilkan oleh sesuatu agent tu. Okay, kemudian dia boleh arise through transmission of that agent or its product daripada orang yang dijangkiti ataupun animal or inanimate reservoir. Okay, kemudian kepada susceptible host. Okay, dan bagaimana orang boleh dapat susceptible host itu boleh dijangkiti? Dia sama ada direct or indirect transmission. Okay. Contoh communicable disease, penyakit berjangkit, kita ada contohnya penyakit bawaan vektor. Agentnya yang dibawa oleh vektor, contohnya vektor nyamuk, kita ada penyakit denggi, malaria, filariasis. Kemudian kita ada penyakit zoonosis, bawaan binatang. Kita ada leptospirosis, kita ada brucellosis, kemudian kita ada
penyakit berjangkit VPD, Vaccination Preventive Disease. Kita ada VPD, Vaccine Prevented Disease. Kita ada measles, rubella, tetanus. Okay, kita ada tuberculosis. Okay, itu antara contoh communicable disease, penyakit yang berjangkit. Contoh non-communicable disease, contohnya cancer, diabetes, heart disease, pulmonary disease, mental health illness. Itu adalah contoh non-communicable disease yang bermaksud penyakit yang tidak boleh berjangkit. Dan kebanyakan non-communicable disease adalah chronic disease. Dia adalah penyakit dalam penyakit yang long term. Dan kebiasaan non-communicable disease ni adalah disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya faktor genetik dan faktor environment. To understand the causation of disease, we will look into epidemiological triangle model and causation pie model. Okay. Okay, ada banyak model untuk disease causation yang digunakan. Antara yang termudah adalah model epidemiological triangle ataupun dipanggil juga sebagai epidemiological triad. Okay. Dalam epidemiological triad ini, teori ini melibatkan ada 3 faktor iaitu host, environment and agent. Host terdiri daripada susceptible host, individu yang terdedah. Faktor-faktor dalam host adalah seperti age, sex, race, genetic profile, previous disease, immune status, religion, custom, occupational, marital status, family background. Kemudian kita ada faktor environment, persekitaran. Faktor persekitaran tu termasuklah seperti faktor temperature, faktor altitude, crowding, housing, rumah dia macam mana, kejiranan dia, facility of water dia macam mana, pemakanan dia, pollution, noise di persekitaran. Okay, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor agent. Agent di sini merujuk kepada penyebab kepada penyakit tu, etiology agent dia. Okay, antara etiology agent, contohnya biological agent terdiri daripada bakteria, virus, dan ada chemical agent yang terdiri daripada contohnya poison, alcohol, smoke, rokok. Kemudian kita ada juga physical agent, contohnya trauma, fire, ataupun agent yang disebabkan oleh nutrition. Lack of nutrition juga menjadi salah satu agent ataupun etiologi kepada disease causation tu. Okey, dalam model ni, teori dia mengatakan, dalam model epidemiological triad ni dia menyatakan an external agent can cause disease on a susceptible host when there is a conducive environment. Okay, dalam teori ini dia menyatakan penyakit itu akan wujud bila ada agent, okay, kepada susceptible host yang terdedah, di mana bila ada keadaan persekitaran yang sesuai untuk agent itu bertindak. Okay, basically dalam untuk penyebab penyakit epidemiological triangle dia melibatkan 3 faktor yang saling berinteraksi, host, agent dan juga environment. Dalam konsep epidemiological triangle ni juga penyakit kita katakan dia terjadi akibat ketidakseimbangan antara agent, host dan environment. Okey, ketidakseimbangan tu kita kata dia punya, kita katakan model triangle tu kita gambarkannya macam segitiga ini diwakili oleh environment, kemudian ada apa kita panggil seesaw. Okey, sebelah kiri kita ada host dan kanan kita ada agent. Okey, jadi ketidakseimbangan ni boleh ada berlaku ketidakseimbangan antara 3 faktor ni. Okey.
dia bergantung kepada sifat agent, bergantung kepada sifat host dan environment juga akan mempengaruhi kalau dia berubah. Okay, nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Kita nak lihat bagaimana hubung kait antara 3 faktor tadi iaitu host, agent and environment boleh menyebabkan penyakit kepada seseorang itu. Okay. Interaction antara 3 faktor ini digambarkan seperti kita panggil ni macam jongkang-jongkit Okay. Agent dan host berada di papan jongkang-jongkit tu. Kemudian environment ni sebagai dia punya fulcrum dia. Okay. Kalau sekiranya agent dan host ni dalam keseimbangan, kita panggil dia equilibrium, maka disease itu tidak akan berlaku. Okay. Tetapi bila dia berada dalam ketidakseimbangan, okay, disease itu akan wujud. Okay, jadi apa yang berlaku yang menyebabkan agent tu boleh menyebabkan human host tu mendapat penyakit. Okay, kalau kita naik jongkang-jongkit kan, macam mana kita nak agent ni turun bawah? Okay, kita katalah kita duduk sini kan, kita nak turun bawah. Macam mana kita nak turun bawah? Maksudnya dia ada berat atau dia banyak. Sama juga kalau host ni, bila agent turun bawah, host akan naik atas. Bila naik atas, dia menunjukkan ada ketidakseimbangan. Bila ada ketidakseimbangan, jadi akan berlakulah penyakit tu di kalangan populasi. Okay. Di sini kita katakan human host ini sebagai intrinsic factor. Kemudian environment ni sebagai extrinsic factor. Intrinsic faktor dalaman, extrinsic tu faktor luaran. Okay. Jadi ketiga-tiga ini memainkan peranan, barulah ada penyakit boleh berlaku. Kita akan lihat dengan lebih detail. Contoh-contoh faktor-faktor ini bagaimana dia boleh menyebabkan penyakit itu wujud. Okey, sebelum tu kita nak rumuskan dekat sini berkaitan dengan environmental triangle ni. Disease tu wujud, kita katakan dia adalah satu product of interaction between human host and infectious or other type of agent. Interaction between host and agent. Kemudian ada alam sekitar, persekitaran yang menyebabkan ataupun promote dia punya exposure tu. Okay, jadi disease itu akan berlaku. Selain daripada faktor host, agent and environment, vektor juga selalu dikaitkan dalam epidemiological triangle, diletakkan di tengah, menjadi salah satu faktor kenapa sesuatu disease itu boleh berlaku. Kita lihat bagaimana faktor agent boleh mempengaruhi ketidakseimbangan dalam epidemiological triangle. Tadi saya telah terangkan antara faktor agent, contohnya biological agent yang terdiri daripada bakteria, virus. Kita ada chemical agent, contohnya poisonous material. Kita ada physical agent, contohnya trauma, fire. Okay. Kita lihat kenapa agent ada ketidakseimbangan dalam epic triangle ni. Okay. Bila ada bagaimana ketidakseimbangan agent ni boleh berlaku? Okay. Bila ada ketidakseimbangan antara agent ni, okay, dia akan increase the ability of agent infect and cause disease in man. Kenapa boleh ada increase of ability pada agent tu? Okay, dalam situasi macam ni, contohnya kita ada agent tu boleh evolve. Okay, ada agent yang boleh evolve. Okay, evolving of agent ni menyebabkan keupayaan virulent tu meningkat. Jadi bila dia ada keupayaan yang lebih tinggi, dia akan infect pada host. Okay,
Jadi disease itu akan berlaku. Kenapa keupayaan ejen tu boleh meningkat? Daripada evolution tu, apa yang berlaku? Okay, some of pathogenic agent dia can evolve, dia beri evolusi. Contohnya influenza virus. Okay. Kalau once or ada satu ketiga tu kalau ada wabak influenza virus, okay, kemudian ubat diberikan, vaksin diberikan untuk develop herd immunity to avoid influenza. Okay, tetapi influenza virus ni sifat dia very virulent. Dia punya antigenic structure tu boleh berubah dengan cepat. Okay, dan kemudian dia akan develop new strain. Okay, menyebabkan host itu tidak lagi ada keupayaan untuk melawan virus itu. Jadi, because of the evolving of pathogenic infection agent ni, dia akan menyebabkan keupayaan dia lagi lebih. Jadi, dia akan causing disease among human. Okay, selain daripada itu, selain daripada evolution ni juga, kita ada mutation. Samalah, maksudnya ada new disease berlaku. Sepatutnya dia disease yang lain, dia agent yang lain, tapi disebabkan ada mutation pada dia, okay, menyebabkan keupayaan untuk menyerang host tu lebih tinggi. Jadi, disease itu berlaku. Selain itu, agent ni juga boleh develop resistant to drug. Okay, maksudnya sepatutnya agent itu bila diberikan antibiotik contohnya, dia boleh mati. Tapi disebabkan oleh wrong prescription of practice prescription contohnya kita patient tak makan antibiotik dengan betul. Okay, jadi agent tu dia boleh jadi resistant to drug. Okay, sepatutnya kita boleh sembuh dan tidak mempunyai penyakit. Tapi benda tu dia boleh jadi relapse dan kita dapat balik penyakit tu. Okay, yang salah satu sebab bagaimana disease tu boleh wujud occur dalam seseorang tu. Selain daripada itu, resistant of vector to pesticide pun antara salah satu sebab bagaimana disease itu boleh berlaku. Contohnya, resistant of vector ni sama juga macam resistant of microbe pada antibiotik. Okay, contohnya wrong practice during using pesticide. Contohnya dia punya dilution mungkin tak tepat. Okay, bila dia tidak tepat, dia akan menyebabkan vektor, contohnya nyamuk, akan jadi resistant terhadap racun tu. Jadi disebabkan kita walaupun ada kes denggi, kita kawal dia dengan fogging, okay, tetap kes tu akan masih tinggi lagi. Okay. Ini disebabkan vektor itu dia dah resistant terhadap pesticide. Jadi kes denggi akan tetap muncul dalam populasi sebabkan vektor itu yang ada agent dalamnya sentiasa ada keupayaan untuk infect human. Okay, human kalah, host kalah. Jadi agent tu menang. Jadi disease tu menyebabkan disease itu wujud dalam populasi. So antara contoh bagaimana faktor agent ini memberi ketidakseimbangan dalam epidemiological triangle. Nanti saya boleh check balik semula. Sorry. Faktor host pula adalah faktor intrinsik iaitu faktor dalaman. Peningkatan jumlah host yang terdedah dalam masyarakat menyebabkan ketidakseimbangan epidemiological triangle ni. Jadi bila ada ketidakseimbangan pada host, okay, dia akan menyebabkan dia not in equilibrium. Okay. Faktor host yang dalam epidemiological triad ini contohnya genetik, gender, age, occupation, lifestyle, sejarah penyakit, family background, personality individu. Personality individu pun boleh jadi faktor kepada penyakit. Nanti kita tengok macam mana. Jadi, apa yang menyebabkan faktor host ini menyebabkan ketidakseimbangan kepada equilibrium? Apa yang menyebabkan keupayaan
bukan keupayaan kalau keupayaan tu merujuk kepada ejen. Apa yang menyebabkan host ini dia jadi susceptible, dia terdedah kepada penyakit tu. Antara contoh faktor host ni, contohnya kita ada kat sini, human demographic change. Maksudnya ada perubahan demografik, dia punya cara inhabiting dia, cara dia tinggal di mana tu ada perubahan. Contohnya mungkin disebabkan oleh faktor keuangan menjadikan ramai manusia berpindah ke kawasan yang lebih rural, kawasan perkampungan. Jadi bila ada contohnya kalau bila ada demographic change tu, contohnya kalau daripada urban ke kawasan rural, dia akan meningkatkan contact with animal and natural environment. Jadi kita kena alert lah. Yang banyak ejen penyakit ni, dia banyak daripada reservoir dia adalah daripada animal. Contohnya kalau di Malaysia ni, kalau ramai yang masuk ke kampung untuk contohnya mencari rezeki ataupun tinggal di kawasan pinggiran kampung, mungkin dia akan terdedah dengan penyakit malaria. Sebabkan ada vektornya dekat situ. Jadi dia terdedah dengan malaria. Itu akan membuatkan host ini menjadi punca kepada the disease causation tu, penyebab dia dapat penyakit tu. Contoh lain, human behavior. Contohnya dia punya behavior, tingkah laku host ni, dia memang menjalankan aktiviti yang kita kata bebas. Contohnya dia tukar seksual partner dia, dia ada usage of drug. Jadi dia punya human behavior ni menyebabkan dia jadi susceptible terhadap beberapa jenis penyakit. Contohnya STD, sexual transmitted disease, HIV, gonorrhea. Jadi human behavior menjadikan host itu salah satu faktor kepada causation of disease tu. Contoh lain kat sini kita ada human susceptible to infection because of immunosuppression. Contohnya sekarang dalam keadaan yang serba canggih ni, ramai yang menjadi anti-vax. Bila ramai anti-vax, maksudnya dia menolak vaksin. Sepatutnya kita nak ada vaksin tu supaya kita dapat develop herd immunity. Jadi orang-orang yang berisiko dapat dilindungi. Tapi disebabkan herd immunity tu tidak dapat dicapai pada kadar yang sepatutnya, golongan berisiko ni lebih mudah terdedah untuk mendapat penyakit. Jadi because of orang berisiko ni, dia punya herd immunity kita tidak capai pada kadar yang tertentu tu, golongan berisiko ni lagi mudah untuk mendapat penyakit. Dia menjadi penyebab bagaimana disease, causation of disease itu berlaku. Selain daripada itu, faktor host kita ada poverty, social inequality and outdoor activity. Outdoor activity ni contohnya sekarang ni mungkin disebabkan faktor urbanization terlalu tinggi, kawasan bandar terlalu padat. People tend to find nature. Dia nak cari aktiviti outdoor activity. Mungkin lebih ramai nak dekatkan kepada nature. Maksudnya dia ada exploration terhadap nature tu. Masuk ke dalam hutan, daki gunung, mandi sungai, buat rekreasi, aktiviti rekreasi, kayaking. Jadi ini akan mengeksposkan host kepada ejen, mendekatkan host ini kepada ejen, dan aktiviti host ini menyebabkan sesuatu penyakit itu wujud ataupun seseorang itu mendapat sesuatu penyakit itu. Contohnya disebabkan ramai orang nak berekreasi, contoh dia di kawasan sungai, ramai yang berkelah
akan ada problem solid waste management, pengurusan sesama pekerja yang tidak teratur. Okay. Kemudian akan menyebabkan vektor contohnya tikus datang. Okay. Dan kita tahu tikus ni adalah pembawa untuk penyakit leptospirosis. Jadi disebabkan oleh aktiviti human host ni, dia mahukan outdoor activity. Jadi leptospirosis tu dia menjadi aktiviti itu menjadi penyebab kepada disease leptospirosis terhadap seseorang. Okey, kita lihat pula bagaimana environmental factor boleh menyebabkan ketidakseimbangan dalam epic triad. Okey, kita ada dua situasi untuk environmental factor ni. Situasi yang pertama, environmental change facilitate agent spread, di mana bila perubahan pada alam sekitar menyebabkan keupayaan ejen untuk menjangkiti host jadi lebih tinggi. Dan keadaan kedua pula di mana environmental change alter host susceptibility, di mana keadaan perubahan pada alam sekitar menyebabkan host ataupun orang ini lebih terdedah kepada jangkitan penyakit. Okay, apa yang menyebabkan keadaan ini berlaku pada environment? Contohnya climate and changing of ecosystem. Okay, climate change ada perubahan pada iklim kita. Jadi disebabkan bila ada perubahan pada iklim, dia boleh sama ada dia menyebabkan facilitate agent untuk menjangkiti manusia, ataupun dia boleh menyebabkan manusia ini lebih mudah untuk dijangkiti oleh ejen. Okay, climate change berlaku disebabkan oleh global warming. Okay, kemudian dia akan menyebabkan peningkatan surface water evaporation, penyejatan air permukaan, kemudian menyebabkan rainfall yang lebih banyak. Kemudian climate change juga akan menyebabkan direction of bird migration, kemudian perubahan pada habitat, pada vektor. Okay, semua ini boleh menyumbang kepada causation of the disease. Okay. Economic development and land use, urbanization and deforestation juga boleh menyebabkan the causation of disease. Bagaimana dia boleh berlaku? Contohnya, hutan-hutan mula untuk diterangkan, dilapangkan untuk dijadikan kawasan perumahan. Okay, jadi pekerja perlu masuk ke kawasan hutan untuk dibuat land clearing. Jadi disebabkan kemasukan pekerja masuk ke dalam hutan menyebabkan pekerja itu terdedah kepada penyakit-penyakit yang boleh terbit daripada habitat asal di dalam hutan, contohnya malaria. Itu yang berlaku contohnya di Hulu Langat di mana Hulu Langat Selangor, di mana kes malaria berlaku di kalangan pekerja construction dalam pembinaan highway. Okay. Pembinaan dia punya rumah penempatan tu berdekatan dengan hutan yang di atas bukit, dan di bukit itu, hutan itu adalah tempat vektor nyamuk penyebar kepada malaria yang tinggal kat situ. Jadi disebabkan aktiviti urbanization itu untuk memudahkan manusia juga, tapi dia menyebabkan kewujudan penyakit terhadap pekerja yang construction yang menjalankan projek di situ. Okay. Ada faktor-faktor lain yang daripada faktor environment. Okay. Yang ni awak boleh teruskan baca dan explore more bagaimana perkara-perkara ini boleh menyebabkan boleh mendatangkan penyakit kepada seseorang itu ataupun kepada host. Okey. Sila buat bacaan lanjut mengenai perkara ini. Okey, kita telah lihat epidemiological triangle.
Okay, sekarang ni kita nak lihat the causal pi model. Okay. Disebabkan epidemiological triad tu dia tidak berapa sesuai dengan penyakit yang tidak berjangkit, non-communicable disease, model-model lain dia wujud untuk menjelaskan kenapa sesuatu disease itu berlaku. Okay, jadi satu model yang saya tunjukkan ini, causal pi model ini telah diperkenalkan oleh Rodman pada tahun 1976, dikenali sebagai causal pies. Okay, ini adalah dia punya model dia. Kita ada pi. Okay, pi 1, sufficient cos 1, sufficient cos 2, sufficient cos 3. Okay, model ini dia menggambarkan faktor individu menyumbang kepada penyebab penyakit ditunjukkan sebagai kepingan pi. Okay, setiap kepingan pi ini adalah faktor. Okay, faktor individu. Okay, kemudian pi ini akan bercantum-cantum. Okay, ini satu faktor. Okay, satu faktor. Okay, faktor-faktor yang berbeza ini dia akan bercantum. Okay, kepingan ni akan masuk ke dalam dia akan bercantum dengan pi yang lain. Faktor lain ni faktor lain faktor B, faktor C, faktor D, faktor E. Okay, ini adalah untuk satu individu. Okay, ini individu yang lain, individu kedua, ini individu ketiga. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor dia berbeza. Okay, faktor-faktor ini akan masuk ke dalam pi ni. Causal pi kita panggil dia. Okay. Selepas semua faktor ini telah lengkap, dia akan jadi disease. Selepas semua faktor A, B, C, D, E ni lengkap, dia akan jadi disease kepada individu yang pertama. Okay, ini kita panggil sufficient cause, penyebab yang lengkap. Okay. Dalam faktor sufficient cause ni, kalau disebabkan oleh faktor individu, kita panggil dia component cause. Faktor individu tu contohnya genetik, behavior, faktor gender, kita panggil dia component cause. Okay. Kalau dalam satu pi ni juga, kalau kamu lihat, okay, ini pi yang kedua adalah pi untuk individu yang kedua. Okay, dia ada faktor yang A, B, F, C, H. Dia tak sama dengan faktor individu yang pertama. Ini sufficient cause untuk individu kedua. Sama juga untuk individu yang ketiga. Cause dia berbeza dengan individu pertama dan individu yang ketiga. Kamu lihat dia ada A, C, F, I, J. Okay, kalau kamu lihat tiga-tiga causal pi ni, okay, kamu lihat faktor A ni ada dekat semua individu ni. Okay, A ini adalah necessary pi. A ni adalah necessary cause. Okay, A ni adalah necessary cause. A ni perlu ada untuk penyakit itu wujud. Kalau A ni tak ada, A ni tak bolehlah wujud. Okay, contohnya kalau penyakit berjangkit tu, dia mesti kena ada ejen. Kalau ejen tu tak ada, penyakit itu tidak akan berlaku. Jadi, ejen itu adalah necessary cause. Faktor penyebab yang penting untuk menjadikan penyakit tu. Okay, faktor-faktor lain itu bergantung kepada individu. Okay, faktor yang lain tu boleh jadi faktor behavior dia, faktor komponen komponen cause individu yang berbeza, habit dia, lifestyle dia, okay, berbeza-beza. Dan bila lengkap pi tu, dia akan menyebabkan penyakit. Itu yang dikatakan oleh Rodman causal pi model. Okay, dia berbeza sikit dengan
epidemiological triangle. Okay, epidemiological triangle dia merumuskan kejadian penyakit itu disebabkan oleh 3 faktor itu. Okay, tapi untuk Rotem ni dia menyatakan kejadian penyakit itu penyebab penyakit itu adalah banyak faktor dan setiap individu tu faktor yang melengkapkan supaya disease itu terjadi adalah berbeza-beza. Okay, contohnya kat sini kita ada 3 sufficient cause untuk 3 individu. Individu pertama, kedua dan ketiga. Kalau kita lihat age of individu ni dia akan ada cause yang berbeza-beza. Kita yang pertama ada ni antara contoh penyebab kepada flu. Okey. Yang pertama ada exposed to virus, not vaccinated, don't wash hand. Lepas tu yang biru ni adalah faktor-faktor individu yang lain, unknown individual factor. Okey. Dan yang kedua pula ada exposed to a virus, not vaccinated, low on sleep. Kemudian dia ada juga faktor unknown individual risk. Okay, yang ketiga dia ada cause daripada component of cause exposed to virus, low on sleep, didn't wash hand, high stress. Kemudian dia ada satu faktor dia ada faktor lain, unknown individual risk. Okay. Dan bila lengkap pi tu, jadi flu dia di 3 individu tu akan mendapat flu. Okay, kalau kita lihat kat sini 3 sufficient cause pi ni, okay, setiap pi ni ada exposed to virus. Okay, dia menjadikan exposed to virus adalah cause yang paling penting yang perlu ada dalam kejadian penyakit flu tu. Kalau dia tak terekspos dengan virus, jadi flu tu tidak akan terjadi. Tapi faktor-faktor lain itu bergantung. Kita tak boleh katakan orang yang vaksin itu tidak akan mendapat flu. Contohnya individu yang ketiga. Disebabkan dia ada faktor-faktor lain, contoh kat sini dia ada high stress, dia pun flu pun occur dekat yang ketiga ni. Yang pertama, yang kedua ni dia tidak ada high stress, tetapi dia tidak vaccinated dan dia pun mendapat flu tu. Jadi berbeza. Causal of pi ni menerangkan setiap individu akan ada faktor-faktor yang berbeza-beza untuk menyebabkan sesuatu disease itu dapat pada setiap host tu. Okay, untuk ringkasan subtopik causation of disease ini, okay, kita dah kenal pasti bahawa ada 2 model yang digunakan untuk mengetahui bagaimana disease itu, sebab-sebab disease itu berlaku. Okay, model yang digunakan adalah epidemiological triangle, di mana dia melibatkan 3 faktor iaitu agent, host dan environment. Dalam model ini dia menyatakan agent boleh menyebabkan penyakit kepada host yang terdedah apabila ada persekitaran yang sesuai untuk agent menjangkiti host. Okay, di sini menunjukkan ada ketidakseimbangan antara agent, host and environment. Jadi dia menjadikan penyebab kepada penyakit kepada seseorang host itu. Kemudian model yang kedua adalah model causal pies by Rotem. Okay. Causal pie ni menyatakan untuk kejadian penyakit itu ada banyak cause, ada banyak penyebab yang menyebabkan penyakit itu terjadi. Okay. Komponen cause adalah komponen cause penyebab yang daripada individu. Dan setiap daripada penyebab itu mesti ada necessary cause.
penyebab yang penting, yang mana setiap orang yang menjangkiti penyakit yang sama akan ada sebab necessary ini. Okay. Kemudian apabila semua penyebab disatukan dalam satu pi, melengkapi pi, okay, kita katakan sufficient cause, dia akhirnya akan menyebabkan disease terbentuk. Okay. Jadi dua model ini digunakan untuk menerangkan bagaimana apa sebab disease itu terjadi kepada seseorang. Okay, kita telah fahami bagaimana sesuatu penyakit itu boleh menjangkiti manusia, boleh seseorang host itu boleh dapat penyakit, okay, daripada model epidemiological triangle dan juga causation of pi. Okay, sekarang kita nak lihat kalau secara sejarahnya macam mana disease itu develop dalam badan manusia. Kita akan lihat. The natural history of communicable disease, dia merujuk kepada sekuen ataupun kita kata rentetan event. Okay, rentetan event maksudnya rentetan peristiwa bagaimana dia berlaku. Bagaimana sesuatu communicable disease itu berlaku dalam satu masa, okay, dalam seseorang yang tidak menerima rawatan. Okay, basically natural history of communicable disease ada 4 stage, iaitu exposure, infection, infectious disease and outcome. Okay, outcome ini merangkumi sama ada recovery, dia pulih, dia ada disability, ketidakupayaan, ataupun the worst outcome is death. Natural history of communicable disease terdiri daripada dua fasa, iaitu fasa pre-pathogenesis dan juga fasa pathogenesis. Okay, pre-pathogenesis phase ini adalah fasa di mana dia tak masuk lagi manusia untuk menjangkiti, tapi dia dah ada berada di dalam environment dan dia bersedia untuk menjangkiti host sekiranya host itu ada dekat tempat tu. Okay. Kemudian pathogenesis phases ni pula adalah fasa di mana agent dah mula masuk dalam susceptible human host tu, host yang terdedah. Okay. Dan fasa ini adalah fasa agent dah multiply, dah ada physiological changes, dah ada sign and symptom appear. Okay. Dan fasa ini juga meliputi fasa final outcome di mana sama ada melibatkan fasa recovery, disability ataupun death. Okay, again about the two phases tadi. Phase pertama kita ada pre-pathogenesis. Okay, pre-pathogenesis ini adalah fasa di mana period preliminary to the onset of disease. Betul-betul fasa sebelum onset penyakit terhadap seseorang itu. Itu kita panggil fasa pre-pathogenesis. Kemudian fasa pathogenesis, fasa yang kedua, terdiri daripada early pathogenesis phase dan juga late pathogenesis phase. Early pathogenesis phase ini adalah di mana agent dah masuk dalam host, dia dah ada pathogenic changes, dia dah multiply dalam host, cuma clinical sign and symptom tu dia belum demonstrate lagi, dia tak ditunjukkan lagi. Jadi fasa ini kita panggil early pathogenesis phase. Kemudian bila dah ada sufficient anatomical and functional changes, okay, pada host, dia dah ada recognizable clinical sign and symptom yang kita boleh nampak, sign and symptom ni kita boleh nampak. Okay, kita katakan di dalam fasa yang kedua iaitu fasa pathogenesis fasa.
tapi dia adalah dalam kategori yang fasa yang lambat, late pathogenesis phase. Okey, kita nak lihat stages in the natural history of communicable disease dengan fasa yang kita dah belajar tadi, dua fasa yang kita dah belajar tadi, pre-pathogenesis phase dan juga pathogenesis phase. Okey. Pre-pathogenesis phase berlaku semasa stage of exposure, di mana susceptible host dia dah berada dalam environment yang ada agent tu. Okay, dia dah terekspos, tetapi agent belum masuk lagi ke dalam badan host. Okay, ini kita panggil dia stage of exposure. Dia berada dalam fasa yang pertama iaitu pre-pathogenesis phase. Agent berada di environment. Kemudian apabila manusia host dah terdedah, kemudian dah telah menjangkiti. Okay, yang sini bila dalam stage of infection, stage of infectious disease, stage of outcome, ini adalah fasa pathogenesis phase. Okay. Bila dah ada jangkitan, maksudnya agent itu dia dah masuk dalam badan manusia. Dia dah start multiplying. Tetapi at this stage, pada masa jangkitan tu, no clinical manifestation kita boleh nampak. Okay, ini ada dah fasa early stage, early pathogenesis. Okay. Kemudian apabila dah sampai stage of infectious disease, okay, ini stage di mana disease tu dia dah berada dalam infected host. Dan selalunya pada waktu ini, dia juga boleh menjangkiti orang lain. Okay. Dan bila dia dalam keadaan stage of infectious disease ini, dia berada dalam fasa late pathogenesis. Okay. Dan selepas dia dah ada clinical manifestation yang significant, okay, dia akan ada, the host tu akan ada outcome dia. Okay. Sama ada host itu akan pulih, recovery, sama ada host itu akan mengalami ketidakupayaan, okay, ataupun host itu akan mengalami fasa yang terakhir iaitu kematian. Okay. Stage of infection, stage of infectious disease and stage of outcome ini berada dalam fasa yang kedua iaitu fasa pathogenesis. Secara rumusannya, ini adalah stage peringkat sekiranya seseorang host itu tidak mendapatkan rawatan. Ini yang akan berlaku di mana host terdedah kepada agent. Agent masuk ke dalam badan manusia tapi tak ada clinical manifestation. Kemudian bila dia dah multiply, agent dah multiply, dia akan ada clinical manifestation pada host. Ini adalah di stage of infectious disease. Dan bila telah dijangkiti, dah ada sign and symptom, host itu dia boleh pulih. Kalau dia tidak pulih, dia akan ada disability. Ataupun the worst case scenario, dia akan mati. Okay, jadi ini adalah peringkat di mana kalau penyakit itu masuk, kalau agent itu masuk ke dalam badan manusia dan sekiranya manusia tidak dapat rawatan. Kita dah lihat bagaimana sejarah semua jadi penyakit apabila host tidak mendapatkan rawatan. Kita nak lihat pula bagaimana sesuatu disease itu menunjukkan kesan selepas stage of infection kepada host. Jadi perkara itu kita akan lihat dalam disease spectrum. Okay, disease spectrum tu dia merujuk kepada a range of manifestation and severity of illness associated with given disease, illness or injury. Maksudnya dia nak menunjukkan julat simptom ataupun keterukan sesuatu penyakit tu. Okay, kita ada spektrum daripada spektrum subclinical, di mana spektrum subclinical ini adalah dia berkait dengan penyakit tapi dia tak cukup parah untuk ditunjukkan kepada gejala tu. Dia ada
not clear clinical manifestation. Okay, itu kita panggil dia subclinical, ataupun subclinical ini juga kita boleh katakan sebagai asymptomatic, maksudnya tak ada gejala. Okay, dan spektrum itu boleh berubah, penyakit range itu boleh berubah daripada subclinical kepada mild. Dia ada menunjukkan clinical manifestation kepada mild, moderate ataupun severe. Dan yang terakhir sekali, manifestation of disease itu yang terakhir adalah fatal illness. Okay. Disease spectrum yang terakhir adalah fatal illness. Okay, kat sini ada contoh penyakit polio. Okay, penyakit polio ni kalau kita lihat subclinical dia adalah 95%. Dia menunjukkan keadaan seseorang itu ada polio tetapi di dalam keadaan yang subclinical, tak ada gejala. Dan 95% daripada pesakit polio adalah dalam keadaan yang no clinical manifestation. Okay. Kalau ada manifestation yang lebih mild, flu-like around 4%. Dan kalau yang severe case hanya 1%. Tapi polio ini adalah salah satu disease yang mudah dijangkiti. Okay, dia berpunca daripada jangkitan bawaan air. Jadi spektrum ni untuk setengah penyakit boleh juga disamakan seperti iceberg, iceberg fenomena. Okay, kerana iceberg ni, awak tengok ini adalah iceberg. Okay, kita lihat dalam iceberg fenomena ini kita nampak tips dia. Okay, tips iceberg ini kita gambarkannya sebagai apa yang kita nampak, iaitu klinikalnya, klinikal sebuah penyakit tu, sesuatu penyakit tu. Tapi yang sebenarnya dalam iceberg tu ada yang iceberg yang tersimpan ke dalam, jauh ke dalam. Okay. Okay, banyak masalah yang tersembunyi daripada pandangan bila kita pandang iceberg ini. Okay, kita detect penyakit itu biasanya based on diagnose disease tu daripada clinicalnya. Okay, bila kita nampak the manifestation of clinical dia, tetapi kita tak nampak the subclinical tu. Okay, sebenarnya kemungkinan kita ada wrongly diagnosed ataupun underreporting. Penyakit tu ada di kalangan masyarakat, di kalangan host tu. Tetapi host itu masih dalam fasa dia dah dijangkiti tapi no clinical manifestation lagi. Masih under subclinical lagi. Jadi as epidemiology, studying the natural history, belajar natural history of disease tu, okay, adalah untuk fill the gap in the knowledge about natural disease of history, natural history of disease. Okay. Bila kita tahu sebenarnya, walaupun kita dapat measure berapa ramai orang yang ada sakit tu, sebenarnya kalau mengikut konsep iceberg ni, okay, sebenarnya pesakit tu sebenarnya lagi ramai daripada apa yang kita nampak. Okay. Yang subclinical inilah yang cuba untuk dilihat oleh epidemiologis, macam mana kita nak cari pesakit yang lain yang under subclinical, yang tidak direportkan. Okay, contohnya macam tadi, polio. Okay, polio dia punya, once dia infected host person, okay, 95% of infected person itu adalah under subclinical. Dia tidak ada clinical manifestation. Tetapi ramai yang telah dijangkiti. Cumanya kita tidak nampak sebab kita tak diagnose dia sebagai polio. Okay, jadi untuk kata macam mana kita nak cari polio dan mengawal polio tu,
Okay, jadi banyak kaedah lah prevention and control yang perlu dilaksanakan. Contohnya surveillance terhadap AFP. Okay, surveillance terhadap AFP ini untuk melihat ada tak virus polio di kalangan populasi AFP. Okay, kemudian lihat juga kepada simptomatik daripada syndromatic of the patient. Ada tak yang menyerupai sakit polio. Okay, kemudian once ada dengar outbreak polio, okay, kena buat active case detection. Cari lagi, detect lagi berapa ramai yang kebarangkalian ada infected by polio. Okay, macam mana coverage of vaksinasi polio. Okay, jadi subclinical ini perlu di cater dalam public health. Okay, sebenarnya sama juga macam COVID-19. Kita nampak taburan kes yang dipaparkan tu adalah secara klinikalnya. Tapi mungkin sebenarnya dalam komuniti tu lagi ramai pesakit penyakit COVID yang ada. Okay, lagi tinggi nilai kes yang daripada 11,000 sekarang. Okay. Jadi adalah amat penting bagi epidemiologist in public health dia mengkaji natural history of disease. Sesuatu disease tu macam mana kalau dijangkiti manusia, macam mana dia punya step dia. Okay. Fasa pre-pathogenesis tu di environment. Dekat environment mana agent tu ada. Okay. Once dia dah jangkiti, macam mana clinical symptom dia. Macam mana dia punya subclinical dia. Berapa ramai subclinical dia. Kalau kita tahu coverage subclinical tu sangat tinggi, jadi perlu ada cara yang lain untuk detect kes-kes yang lain. Jadi adalah amat penting untuk epidemiologist in public health ini mengetahui apa natural history sesuatu penyakit itu dan dia punya disease spectrum penyakit itu. Okay, barulah kawalan dan pencegahan dapat dilaksanakan terhadap komuniti. Okay, kita nak lihat pula konsep bagaimana apabila host itu telah dijangkiti dan dia boleh menjangkiti orang lain pula. Okay. Konsep ini kita akan belajar dalam chain of infection. Okay, chain of infection adalah model yang nak menunjukkan bagaimana jangkitan itu boleh merebak dalam sebuah populasi. Okay, chain of infection terdiri daripada 6 different elemen. Ada 6 elemen yang berbeza. Dan elemen ini mesti ada dan mesti link to each other. 6 elemen ni wujud dan mesti berkait dengan setiap satu je. Barulah infection itu boleh terjadi dalam satu populasi. Okay, disebabkan dia perlu ada link, ada kaitan, itu yang kita namakan sebagai rantaian jangkitan. 6 elemen itu adalah reservoir, route of exit, mode of transmission, route of entry ataupun portal of entry, susceptible host dan juga infectious agent. Okay, ini adalah 6 elemen yang saya cakapkan tadi. Reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, susceptible host and infection. Dia punya konsep chain of infection ni, dia mesti wujud, setiap ni ada, mesti ada elemen ni. Kemudian mesti ada link. Okay. Jadi, konsepnya, kalau kita break any link of the chain, jadi kita boleh stop the transmission of infection. Kita akan lihat each of element and macam mana kita nak stop the infection. Okay, first reservoir ataupun bahasa Malaysianya adalah takungan. Okay, reservoir ni adalah starting point of the occurrence of communicable disease.
dialah permulaannya, takungan itulah permulaan dia. Kita katakan reservoir ini adalah place, tempat ataupun natural habitat, tempat tinggal untuk infectious agent. Okey, di mana tempat dia selain tinggal, dia akan grow dan juga multiply dekat reservoir. Okey, tempat tinggal itu, place itu, reservoir itu boleh terdiri sama ada orang, haiwan, arthropod, tumbuhan, tanah, any substance ataupun combination atau semua perkara ni. Okey, contohnya kita ada human reservoir kat sini adalah yang paling biasa, reservoir paling biasa. Contoh reservoir untuk agent sexual transmitted disease, contohnya HIV, gonorrhea, kita ada measles, mumps, streptococcal infection. Semua penyakit ini reservoir dia, takungan dia, habitat dia adalah di manusia. Kemudian kita ada type of takungan daripada haiwan. Okay, takungan yang puncanya daripada haiwan, kita panggil dia zoonosis disease, penyakit zoonosis. Okay, contohnya kita ada penyakit brucellosis di mana reservoir biasanya adalah lembu, pigs. Kita ada anthrax daripada sheep. Kita ada rabies daripada bat ataupun raccoon, dog and animal. Kita ada jenis-jenis zoonosis yang lain juga. Contohnya monkey, monyet ataupun bat daripada Ebola. Ebola tersimpan takungan dia adalah bat and monkey. Kemudian kita ada asal-usul COVID pun kita syaki dulu adalah daripada bats juga. Okay. Selain daripada animal reservoir, kita ada environmental reservoir. Contohnya plants, soil and water. Kalau soil ni yang saya tahu adalah reservoir untuk penyakit melioidosis. Okay, element chain of infection yang kedua adalah portal of exist. Di mana secara definisi dia, portal of exist ni adalah cara dia keluar, agent itu keluar daripada reservoir dia. Macam mana cara dia keluar? Kita panggil dia portal of exist. Okay, portal of exist usually correspondent to the site where the pathogen is localized. Okay, contohnya, biasanya portal jalan dia keluar ini adalah merujuk kepada di mana dia tinggal. Okay, contohnya influenza virus, dia berada di human reservoir, dia berada di paru-paru. Jadi macam mana dia nak keluar? Cara dia keluar adalah melalui respiratory tract. Okay, dia akan keluar daripada salur pernafasan. Okay, cystosom akan keluar daripada air kencing. Vibrio cholera dia akan keluar daripada feces. Okay, contohnya rubella, syphilis, toxoplasmosis dalam manusia, dia akan keluar menjangkiti yang lain melalui placenta from mother to fetus. Okay, kalau contoh penyakit hepatitis B, okay, dia cara dia daripada human, macam mana dia nak keluar? Through cut or needle in the skin. Okay, daripada jangkitan daripada needle. Okay, kalau malaria daripada blood sucking arthropod. Okay, jadi cara dia nak keluar itu biasanya correspond to where the pathogen is localized. Element chain of transmission yang ketiga adalah mode of transmission. Maksudnya bagaimana agent itu boleh bergerak. Bergerak, boleh tersebar daripada natural reservoir dia kepada host dia. Tadi agent itu berada di reservoir, dia ada pintu keluar dia. Okay. Kemudian dah keluar pintu tu, macam mana dia nak bergerak ke host yang lain ataupun tersebar kepada orang kepada tempat-tempat yang lain. Okay, jadi mode of transmission ni ada dua klasifikasi, iaitu direct contact dan juga indirect contact. Direct transmission kita ada dua, iaitu direct contact dan juga droplet spread.
Direct contact ni contohnya skin to skin contact, kissing and sexual intercourse. Then contact to soil or vegetation. Droplet spread contohnya sneezing, coughing and tucking. Kalau droplet tu macam kalau one daripada respiratory tract, katalah maksudnya influenza tu daripada human reservoir, dia dari localized from human. Portal of entry dia adalah daripada respiratory tract. Okay, kemudian manusia dia terbersin atau terbatuk. Jadi dengan cara batuk dan bersin itu dia keluar, okay, melalui droplet. Okay. Kemudian kita ada classification indirect transmission. Kita ada through airborne, vehicle borne, maksudnya ada pengangkut dia. Okay. Kalau tadi direct sneeze, droplet jatuh ke bawah ataupun jatuh ke permukaan pemegang tangga, nak turun tangga ada pemegang dia kan, handrail. Okay. Kemudian dia melekat kat situ. Kemudian orang lain pula yang pegang dan transfer masuk ke dalam dia. Jadi kita kata itu vehicle borne. Okay. Contoh lain, through food, water, biological product, contohnya blood, fomite. Okay. Kemudian kita ada vector borne, maksudnya jangkitan yang dibawa oleh mechanical or biological vector borne. Okay. Sama ada mosquito, fleas and tick. Okay. Ini adalah cara bagaimana once agent tu dah keluar, dia bergerak ke tempat yang lain dan juga kepada host yang lain. Elemen keempat, chain of infection adalah portal of entry. Okay, tadi dia dah keluar, dia dah reservoir, dia dah keluar, dia dah tersebar, dia nak masuk ke host yang baru. Jadi kita panggil dia portal of entry. Macam mana agent tu nak masuk ke dalam, infection agent tu nak masuk ke dalam new host. Okay, jadi biasanya cara dia keluar macam mana, macam itulah cara dia masuk. Contohnya influenza virus, dia keluar melalui respiratory tract daripada source host, daripada sumber host, dan dia akan masuk kepada new host melalui respiratory tract juga. Okay, walau bagaimanapun, ada juga patogen yang menyebabkan gastroenteritis. Okay. Cara dia punya masuk ni, kita panggil dia fecal oral route. Okay, maksudnya dia berpunca daripada source of host dia adalah daripada feces. Kemudian dia dibawa daripada improper hand wash, tangan yang kotor, ataupun daripada vehicle, daripada makanan, air, utensil. Okay. Kemudian dia masuk melalui mulut. Jadi route ni kita panggil dia fecal oral route. Cara dia keluar ada daripada fecal. Okay, tapi dia masuk balik melalui oral. Tak sama macam influenza. Dia keluar daripada respiratory tract. Dia masuk juga keluar daripada respiratory tract, masuk pun daripada respiratory tract. Okay. Lain ikut jenis disease, dia akan ada berbeza chain of infection. Elemen yang kelima adalah susceptible host, iaitu host yang terdedah. Host yang terdedah adalah host yang akan dijangkiti oleh communicable disease apabila terekspos dengan agent tu. Okay. Susceptible host ni ada banyak faktor lah yang menyebabkan host boleh terdedah dan terjangkit dengan agent. Antara risk factor dia yang ada kat sini because of low immunity, too young or too old, malnutrition, kekurangan nutrisi, underlying disease dia, and poor physical resistance. Okay. Banyak faktor-faktor lain juga yang boleh menyebabkan seseorang itu akan lebih terdedah kepada sesebuah penyakit itu. Depends on the disease. Okay, elemen yang terakhir adalah infectious agent. Infectious agent adalah germ that cause the infection. Germ ataupun patogen
mikroorganism yang menyebabkan jangkitan, kita panggil dia pathogen. Okay. Nature of microorganism, pathogen ni, dia adalah living organism that are not visible to naked eye. Kita boleh nampak. Okay. Kalau pathogen adalah mikroorganism yang cause disease, kalau yang non-pathogen adalah mikroorganism yang tak menyebabkan penyakit. Okay, jadi infection agent adalah pathogen. Kita ada 5 type of microbe ataupun pathogen yang boleh menyebabkan penyakit. Categorical dia adalah from bacteria, virus, protozoa, fungi, helminth and prion. Infection agent ni anda perlu baca dengan lebih lanjut jenis-jenisnya dan lihat apa contoh-contoh bakteria, virus, protozoa, all type of microbe untuk pengetahuan lanjut lagi. Okay, secara ringkasnya untuk chain of infection, kita ada 6 elemen iaitu reservoir. Mana reservoir? Okay, reservoir itu merujuk kepada di mana dia agent itu tinggal, boleh jadi sama ada manusia, haiwan ataupun environment. Kemudian daripada reservoir itu, kalau dia nak menjangkiti, dia perlu keluar. Jadi kita ada element of exit. Okey, pintu keluar dia. Okey, kemudian bila dah keluar, untuk menjangkiti, dia perlu ada cara untuk tersebar ataupun menjangkiti. Kita panggil dia mode of transmission. Dan bila dia dah tersebar, agent itu dah tersebar, dia perlu masuk host yang baru. Okay, elemen ini kita panggil portal of entry. Okay, cara masuk ke dalam host baru. Okay, kemudian host baru tu perlu adalah elemen yang kelima, susceptible host. Okay, dia nak dijangkiti, dipengaruhi oleh faktor-faktor risiko lah. Dia dah terdedah, dia nak dijangkiti, ada faktor risiko yang mempengaruhinya. Okay, sama ada adakah dia imuniti dia rendah, orang tua, orang berisiko, mempunyai penyakit kronik yang lain. Okay, baru dia boleh menjangkiti. Okay, kemudian elemen yang keenam adalah agent tu sendiri. Agent tu terdiri daripada klasifikasi apa, bakteria ke, virus ke, ataupun parasite. Jadi kenapa kena kenal pasti chain of infection untuk sesuatu penyakit tu? Okay, bagaimana implikationnya terhadap public health? Okay, jadi bila kita tahu bagaimana sesuatu penyakit itu menjangkiti host ataupun tersebar dalam satu populasi, jadi kita boleh dapat basic understanding on cara dia tersebar dan kita boleh provide appropriate control measure untuk sesuatu penyakit tu. Okay, contohnya kalau kita nak buang reservoir dia adalah manusia, takkanlah kita nak membunuh manusia kan? Okay, jadi apa perlu buat? Okay, mungkin kita boleh protect portal of exit dia. Okay, kalau dah protect portal of exit, katalah tak dapat protect portal of exit, macam mana nak protect portal of entry? Okay, itu yang berlaku kalau untuk penyakit COVID. Kita tahu cara penyebaran dia adalah through at first dia cakap droplet, betul? Kemudian dia cakap airborne. Okay, jadi kalau droplet, macam mana kita nak menghalang dia daripada tersebar? Okay, maksudnya semua orang kena pakai mask untuk mengelakkan virus tu keluar daripada host dia, source host dia. Okay, dan nak double protection lagi, new host tu perlu pakai juga. Host yang lain pun perlu juga pakai mask untuk mengelakkan if ada yang tersebar, virus yang tersebar, portal of entry tu dah ditutup. Jadi dia tidak boleh masuk. Okay. Kalau untuk susceptible host pula, macam mana kita nak
pastikan yang susceptible host ini dia tidak lagi menjadi orang yang berisiko untuk dijangkiti. Okay, contohnya vaksinasi. Okay, vaccination akan meningkatkan imuniti dalam seseorang host itu. Jadi dia lebih suka untuk dijangkiti, increasing the host defense. Okay, jadi adalah penting as you to understand the chain of infection sesuatu disease tu. Barulah appropriate countermeasure boleh di-apply untuk menghalang daripada jangkitan itu tersebar dengan meluas. Okay, saya nak buat penambahan sikit on intervention. Okay, di sini saya belum sentuh lagi. Controlling or eliminating agent at source of transmission. Dalam sejarah, kita nak rasa macam mana kita nak eliminate agent tu kan? Macam mana kita nak eliminate microbe tu kan? Tapi dalam sejarah hidup manusia ni, ada penyakit yang telah atau agent yang telah di-eliminate kan. Contohnya adalah smallpox. Okay, dulu smallpox ataupun kita panggil dia smallpox campak kan. Okay, smallpox ni menjadi pandemik. Okay. Kemudian salah satu cara untuk menyekat transmission of smallpox ini pada dahulu kala adalah melalui vaccination. Okay. Smallpox ni telah menyebabkan kematian ramai orang. Jadi vaksinasi telah dilaksanakan. Okay. Jadi dan akhirnya kita daripada vaccination tu kita dapat menghapuskan smallpox tu. Smallpox sekarang ni boleh dikatakan telah di-eliminate, dihapuskan. Tapi ada lagi agent tu kita panggil buti agent tu masih disimpan di dalam 2 makmal. Satu di US, satu lagi saya tak ingat di mana. Untuk kajian lah. Tapi nak kata possible ada cara untuk kita eliminate agent tu. Okay, contoh lain juga untuk eliminate resource. Tadi saya cakap bukan resource, reservoir. Takkan kita nak reservoir human contohnya. Takkan kita nak human Tapi kalau contohnya reservoir animal. Kalau contohnya Nipah virus dulu negara kita telah ada outbreak Nipah virus. Okay. At first kita ingatkan dia adalah JE Japanese encephalitis, okay, yang disebabkan oleh nyamuk. Okay. Reservoir dia pada itu adalah babi kan. Okay. Jadi fogging telah dilaksanakan, tapi penyakit yang misteri pada waktu itu tidak kenal lagi Nipah makin meningkat. Okay. Lepas tu dah dikenal pasti bahawa ada penyakit lain ni. Okay. Punca dia, reservoir dia asalnya adalah daripada bat. Okay. Dia berpindah kepada pig. Kemudian pig ni telah dihandle kes-kes kematian dan kes-kes pada ketika itu adalah hanya di kalangan oleh non-Muslim saja. Okay. Dan terdiri daripada sama ada pengendali ladang ternakan pig tu ataupun orang-orang yang ada kontak dengan orang yang berpenyakit tu. Okay. Jadi dengan eliminate the reservoir of pig tu, banyak pig yang telah dikalingkan pada waktu itu untuk stopkan transmission of Nipah virus itu kepada manusia. Jadi bila beribu-ribu pig telah dihapuskan, barulah Nipah virus itu dapat dihentikan. Okay, jadi tu nak kata betapa pentingnya kita tahu the chain of infection sesuatu penyakit tu. Jadi barulah kita boleh apply appropriate control measure untuk menghentikan chain of infection tu. Kita tahu daripada perkataan chain tu dia adalah rantaian. Kita perlu cut rantaian tu, barulah
jangkitan itu tidak akan tersebar. Okay, kita telah kenal pasti natural history of disease and disease spectrum, and then kita dah lihat the chain of infection, macam mana penyakit itu boleh spread among population. Okay, dan daripada knowledge dia kita dapat apply on kaedah untuk control measure tu, untuk menyekat daripada penyebaran penyakit tu. Okay, kemudian kita akan masuk pula kepada level of prevention. Okay, prevention and control ni agak sedikit berbeza. Kalau prevention on definition bermaksud pencegahan. Dia adalah something yang sebelum penyakit itu telah berlaku. Namun begitu, kita akan lihat dengan lebih lanjut peringkat-peringkat pencegahan dalam communicable disease management. This is general approaches in prevention and control of communicable disease. Kita lihat what is the difference of prevention and control. Okay, prevention refer to measure that apply to prevent the occurrence of disease. Prevention adalah salah satu kawalan untuk tindakan untuk mengelakkan ataupun mencegah kejadian penyakit. Manakala kontrol itu merujuk kepada tindakan yang akan digunakan untuk mencegah transmission, mencegah jangkitan yang telah wujud. Okay, jadi dalam prevention, dia punya action aim on eradicating, iaitu eradicating dalam membasmi, eliminate, menghilangkan, kemudian minimum the impact of disease. Selain dia mencegah daripada penyakit itu berlaku, ini juga prevention dalam public health ini juga merangkumi meminimumkan kesan penyakit dan kehilangan upaya. Okay. Ataupun dia nak mencegah daripada kecacatan, daripada dan juga memperlambatkan kemajuan penyakit. Okay. Dia penyakit tu walaupun dia dah ada, dia nak melambatkan lagi dalam level of prevention ni, aim dia. Jadi level of prevention ni kita ada 3, primary, secondary and tertiary. Secara ringkasnya, primary adalah fasa sebelum kejadian penyakit, secondary adalah fasa kejadian penyakit telah berlaku, tertiary prevention adalah fasa selepas kejadian penyakit telah berlaku. Okay, in detail, primary prevention iaitu pre-event phase adalah tindakan sebelum kejadian penyakit berlaku. Okay, dan dalam level ini, dia nak limitkan kejadian penyakit dengan mengelakkan orang yang sihat ini daripada membentuk penyakit tu. Okay, jadi aktiviti dalam primary prevention ini direct at individual ataupun kepada environment yang berkaitan. Okay, kemudian kalau untuk secondary prevention adalah fasa kejadian penyakit telah berlaku. Okay, kejadian penyakit telah berlaku. Jadi apa yang dilakukan dalam level of prevention, secondary prevention ini? Okay, jadi dalam level ini, early detection and prompt management of disease akan dilaksanakan. Okay, dia nak cari siapa lagi yang ada subclinical of the disease. Nak cari lagi kes-kes yang sama, yang berkaitan. Okay, sebabnya kenapa dia nak cari lagi orang-orang yang begini? Sebab dia nak aim dalam level secondary prevention ini, aim dia adalah untuk prevent complication, untuk mengelakkan komplikasi spectrum disease yang lebih severe, yang lebih teruk kepada disability ataupun fatal. Okey, kemudian dalam tertiary prevention pula, okey, ini di mana fasa kejadian penyakit telah terjadi.
Kemudian dia ada advance beyond it early stage. Dia melepasi stage yang awal tadi, stage yang subclinical ataupun mild clinical manifestation. Okay, dia lebih moderate ataupun severe. Jadi dalam fasa yang begini, kita level of prevention dia adalah, aim dia adalah untuk limit the disability and rehab from disease. Okay, jadi level of prevention setiap langkah ini tujuan dia berbeza-beza. Okay, walaupun kita tahu prevention tu maksudnya adalah pencegahan, tapi pencegahan tu ada pencegahan fasa pencegahan masa early fasa dan juga pencegahan yang post fasa. Okay. Tindakan pencegahan dan kawalan untuk penyakit ni adalah depends on pengetahuan terhadap natural history of disease tu bagaimana, causation dia macam mana, dynamic of disease transmission tu macam mana, apa risk factor yang terlibat, apa host yang high risk yang terlibat. Jadi semua maklumat ini diperlukan. Jadi barulah kita boleh apply appropriate prevention and control measure. Okay. Jadi setiap disease dia punya tindakan kawalan dan pencegahan dia berbeza-beza. Jadi adalah kita kena tahu macam mana kebanyakan disease yang terlibat dalam mental health ni, dia punya natural history dia, penyakit tu berkaitan dengan apa, macam mana dia tersebar. Okay, barulah kita tahu apa tindakan dan kawalan yang sesuai untuk diguna pakai. Okay, di sini kita ada contoh bagaimana natural history of disease. Knowledge dia kita boleh apply untuk dalam level of prevention. Okay, di sini kita ada pre-pathogenesis phase. Okay, di mana fasa ini adalah fasa agent masih di environment, manusia belum dijangkiti. Kemudian kita ada pathogenesis phase di mana host telah dijangkiti oleh agent. Okay. Di mana pada waktu ini kita ada early stage. Lepas tu dan kita ada stage yang seterusnya. Okay, early stage ni adalah a stage di mana agent telah masuk, namun begitu dia sedang multiply, no clinical manifestation pada early stage ni. Stage yang seterusnya adalah stage di mana kita dah ada sign and symptom. Sign and symptom telah wujud. Okey, kita lihat untuk fasa yang pertama, fasa pre-pathogenesis di mana agent itu masih di environment. Okey, konsep epic triad ini boleh terpakai. Okey, kita boleh pakai konsep epic triad ni. Okey. Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam epidemiological triangle dalam sesebuah disease itu? Okey, ketidakseimbangan itu kita boleh kata kemudian kita masukkan elemen itu dalam health promotion ataupun specific protection dalam kita punya primary prevention. Kena ingat primary prevention adalah level di mana penyakit itu belum berlaku lagi. Okay, ini adalah fasa pre-pathogenesis. Okay, contohnya kita ada vektor nyamuk dekat sini. Okay, vektor nyamuk, kita tahu kawasan tu ada vektor nyamuk. Okay, nyamuk Aedes ini. Kita tahu dia boleh membawa penyakit denggi. Okay, kita ada agent kat Malaysia ni memang ada dengue virus. Okay, kita tahu nyamuk boleh membawa dengue virus dan bawa kepada host. Tapi dalam fasa pre-pathogenesis ini, manusia host belum dijangkiti lagi. Okay, jadi dalam primary prevention ni kita nak mencegah, aim dia adalah untuk mengelakkan host itu mendapat penyakit. Jadi apa yang boleh kita buat? Okay, kita tengok epidemiological triangle. Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan tu? Okay, bagaimana vektor itu boleh terbentuk wujud?
Okay, boleh ada banyak density vektor di sesuatu kawasan tu. Okay, bila ada density nyamuk yang tinggi, kita tahu akan ada kebarangkalian jangkitan virus deggi yang tinggi. Jadi bagaimana kita nak seimbangkan vektor itu dalam epidemiological triangle? Okay, jadi perlu ada health promotion on. Macam mana kita nak mengelakkan environment itu tidak sesuai kepada vektor itu supaya kita punya triangle tu mencapai keseimbangan. Jadi health promotion, specific protection perlu diterangkanlah dalam fasa pre-pathogenesis, iaitu dalam primary prevention. Kemudian sekiranya seseorang itu dijangkiti, okay, dalam fasa manusia dijangkiti, kalau ada certain person yang kita tak dapat detect dia dijangkiti dalam fasa subclinical, agent telah multiply dalam badan, cuma dia belum ada no clinical manifestation, early stage of pathogenesis. Okay, jadi katalah kita tahu kat kawasan tu ada kes denggi, contohnya kita sambung kes tadi. Okay, jadi apa yang kita boleh buat dalam secondary prevention? Secondary prevention adalah stage di mana kita nak elakkan yang early diagnose ni daripada mendapat complication yang lagi teruk. Okey, jadinya kita kena kenal pasti lagi dengan lebih ramai siapa lagi yang mendapat jangkitan ni. Okey, reactive case detection perlu dilaksanakan lah dalam secondary prevention ini. Surveillance perlu dilakukan di kawasan sekitar supaya mana-mana pesakit dalam fasa early pathogenesis ini mendapat rawatan yang sepatutnya. Okey, untuk mengelakkan dia mendapat complication yang lebih teruk. Jadi di sini secondary prevention di-apply. Aim dia adalah untuk mengelakkan daripada pesakit mendapat complication yang lagi teruk. Okay. Kemudian sekiranya pesakit dalam fasa late pathogenesis, di mana sign and symptom telah nampak, okay, ada illness, okay. Jadi katalah dia dalam fasa yang mild, kita nak elakkan dia jadi lebih apa kita panggil lagi teruk, ataupun bila dah teruk di tertiary prevention ni, kita nak elakkan dia daripada mengalami disability dan juga peringkat yang paling teruk iaitu death. Okay, jadi dalam tertiary prevention ni rehab perlu diberikan, rawatan yang seterusnya yang intensif perlu diberikan untuk mengelakkan kematian. Jadi dalam nak apply level prevention untuk sesebuah penyakit itu, kena pasti natural history of disease. Kita kena apply dia punya concept of causation of disease, dan barulah kita boleh apply appropriate prevention untuk penyakit itu. Okey, kita lihat pula bagaimana health status dalam sesebuah population itu diukur dan dilihat. Okey, epidemiologi biasanya digunakan untuk menentukan health status dalam sesebuah population. Okey, pengetahuan tentang burden of disease dalam populasi itu adalah penting untuk health authority kerana dia akan membantu in decision making dalam perancangan plan-plan akan datang. Okey, jadi health status in population ni alat untuk ukuran dia adalah in a form of rate, ratio and proportion. Okay, rate, kadar, ratio dan proportion. Okay, dan skop pengukurannya untuk health status dalam populasi meliputi morbidity,
Morbidity adalah kadar untuk kejadian penyakit, mortality kadar kematian, disability ketidakupayaan, present or absent of attribute, health care need, amateur and other risk factor, demographic variable, and also life expectancy. Okay, dia hanya untuk dalam epidemiologi ni, health status bukan hanya dilihat kepada kematian, yang hidup, yang mati dan penyakit saja. Dia juga melihat kepada faktor-faktor lain, determinant yang lain untuk represent the health status in the population. Kita lihat rate. Rate adalah the measure of occurrence of some specific event in a population during given time period. Okay, dia kadar ni dia mengukur kejadian peristiwa sama ada penyakit, peristiwa keadaan kesihatan dalam populasi mesti ada dalam time period of dalam masa yang ditetapkan, yang tertentu. Okay, contohnya kita ada mortality rate, kadar kematian. Kadar kematian meliputi total number of death dalam 1 tahun. Ini adalah period of time dia. Okay, dia mesti dibahagikan dengan mid-year population, populasi pertengahan tahun, kemudian didaratkan dengan 1000. Okay, jadi ini adalah tools rate. Okay, melihat kepada contohnya mortality. Okay, dalam rate ni, elemen dia mesti ada numerator and denominator. Numerator kat sini adalah total number of death in 1 year. Okay, denominator adalah mid-year population. Okay, kalau rate dia mesti ada time of period, dia ada masa. Dan kemudian diperkadarkan dengan 1000 population. Okey, itu adalah kadar. Ini adalah contoh mortality rate yang diguna pakai di Malaysia secara keseluruhan pada tahun 2016. Okey, dia punya multiply by dia comparekan dengan 1000 population, darab 1000 population. Kemudian kita ada morbidity rate in 2016 di Malaysia mengikut penyakit ada TB, denggi, malaria, diabetes mellitus, hypertension and mental illness. Okay, dia kira dia punya kadar disease according to disease mengikut tahun dalam 100,000 population. Untuk morbidity rate dekat sini dia guna 100,000 population. Ini adalah contoh incident rate yang digunakan untuk melihat kejadian penyakit. Dalam contoh di sini dengue fever. Incident rate ini dilihat untuk per 1 year. Kemudian dia multiply by 100,000 population. Jadi setiap rate by tahun ini dikomparekan adalah adil untuk dikomparekan kerana dia kira mengikut 100,000 population. Kemudian ratio adalah ukuran untuk hubung kait of size, hubung kait antara size dua random quantities. Okay, dalam ratio tidak ada numerator is not component of denominator. Ratio mewakili X per Y contohnya. Okay, contohnya sex ratio. Nisbah antara lelaki dan perempuan. Okey. Ataupun lelaki bahagi perempuan. Bilangan, contohnya bilangan kes
tuberculosis di kalangan lelaki dan perempuan. Dia nak tengok dia punya ratio dia. Jadi dia akan bagikan lelaki per perempuan. Okay. Numerator yang di atas ini tak ada kaitan dengan denominator yang di bawah. Dia berbeza-beza. Okay, nilai yang kita dapat ini itu adalah dia punya ratio lelaki kepada perempuan. Okay. Contoh lain, doktor population ratio. Berapa doktor, satu doktor kepada berapa populasi. Okay, berapa doktor yang ada kat negara ni, satu doktor berapa populasi. Contohnya 1000 untuk 1000 populasi. Okay, satu doktor itu tidak termasuk dalam 1000 populasi yang dikira. Itu adalah ratio. Kemudian next tool adalah proportion. Proportion is ratio which indicate the relation in magnitude of part of world. Okay, numerator always part of denominator. Okay, dia termasuk dalam numerator yang di atas tu, termasuk dalam yang di bawah tu. Dia adalah X tambah Y. Denominator dia adalah X tambah Y. Okay, dan selalunya diekspres dalam percentage. Contohnya, peratusan lelaki menghidap penyakit HIV. Berapa peratus lelaki yang menghidap HIV? Okay. Jadi kita ada bilangan, cara pengiraannya kita ada bilangan, contohnya bilangan lelaki dalam total pesakit HIV di zon A, kita ada 100, kita kena darabkan 100 sebab selalunya diekspres proportion ini diekspreskan dalam percentage. Okay, jadinya 10 lelaki ini ada dalam 100 orang pesakit ini. Okay, jadi kita nak dapatkan proportion berapa ramai lelaki, peratusan lelaki yang menghidap HIV itu. Okay, jadi kita dia punya numerator adalah terdiri daripada denominator juga. Itu adalah proportion. Okay, ini antara contoh tools proportion yang digunakan untuk melihat health status dalam population. Dia lihat prevalent dalam bentuk percentage, risk factor of prevalent risk factor untuk penyakit secara umumnya di Malaysia pada tahun 2016, dan dia lihat dalam bentuk proportion, peratusan. Okay, jadi di sini dilihat kalau dalam keseluruhan pesakit ataupun penyakit, apa yang menyumbang kepada penyakit itu. Ni risk factor dia: smoking, alcoholism, obesity, childhood obesity, childhood adult obesity, cholesterol, exercise factor. Okay, jadi di sini dilihat gunakan tool proportion itu untuk melihat berapa percentage risk factor untuk disease secara umumnya di Malaysia ini. Okay, di sini kita ada contoh lain tool proportion yang digunakan dalam melihat health status of population. Okay, proportion itu digunakan untuk melihat prevalence of suicide risk. Okay, dekat sini risiko yang dinilai adalah faktor age, umur, lebih 16 tahun, 13 hingga 17 tahun. Okay, dia melihat, dia gunakan tool percentage. Okay, untuk melihat siapa faktor risiko mana yang paling banyak memberi effect on societal. Okay, di sini pula proportion digunakan untuk melihat percentage cancer, survival cancer mengikut lelaki dan perempuan, dan juga mengikut cancer type.
Okay, kalau kat sini kita lihat, kalau colon cancer, female cancer, dia punya survival proportion dia, percentage dia lebih tinggi compare to, sedikit lah lebih tinggi compare to male. Okay. Jadi proportion ini digunakan untuk comparison between two group. So, what actually the purpose of measuring health status in population? Kenapa kita nak kena tahu kita punya mortality rate dalam negara kita? Kenapa kita kena tahu morbidity rate dalam negara kita? Kenapa nak kena tahu berapa persen risiko survival ataupun percentage survival between male and female? Okay. Jadi saya tinggalkan persoalan ini untuk awak fikirkan dengan lebih lanjut bersama rakan-rakan. Tidaklah perlu membuat assignment, cuma cuba fikirkan kenapa perlunya measuring health status dalam populasi. Kita juga akan belajar dengan lebih lanjut measuring the health indices dalam topik yang akan datang. Saya rasa dalam topik 13 nanti. Jadi summary untuk health status in population, kita ada beberapa tools untuk mengukur status kesihatan dalam populasi, iaitu rate, di mana rate ini dia ada elemen numerator dan denominator. Kemudian dia punya numerator itu mestilah dalam jangka masa yang tertentu, dan dia ada elemen multiplication kepada berapa ramai population yang kita nak lihat. Okay. Kemudian kita ada contoh rate tadi adalah mortality rate. Okay. Kemudian kita ada ratio. Ratio ni numerator dia tak ada kaitan dengan denominator. Okay. Dia adalah dua-dua adalah berbeza, tak ada kaitan. Dia contohnya perbezaan ratio antara lelaki dengan perempuan. Kemudian kita ada proportion. Proportion adalah kadar penyakit ataupun health status ataupun risk, kadar yang biasanya direpresent dalam bentuk percentage. Okay, dan denominator dia adalah terdiri daripada numerator juga. Okay, contohnya peratusan pesakit lelaki dan HIV dalam sekumpulan pesakit HIV. Okay, dan dia di present dalam bentuk percentage. Kemudiannya scope health status dan tools ini digunakan contohnya dalam scope mortality, scope morbidity. Dia melihat kepada risk factor dia, demographic data dia. Okay, semua itu antara perkara yang dilihat dalam health status dalam sesebuah populasi itu. Okay, kita dah sampai ke penamatnya. So, sebagai final summary on this topic, kita ada baca possession of disease, di mana penyebab penyakit itu pemahamannya kita ambil daripada theory of epidemiological triangle, dan juga causal pi. Okay. Kemudian kita ada natural history of disease, di mana dia adalah mengenai sequence of event, macam mana perjalanan rentetan peristiwa bagaimana penyakit itu berlaku menjangkiti host. Kemudian kita telah belajar mengenai disease spectrum, okay, iaitu dia adalah mengenai range of illness. Bila telah manusia dijangkiti, apa yang berlaku pada badan manusia in term of dia punya range of illness dia, daripada subclinical kepada mild, moderate, severe, dan kemudian death.
Dan kita dah telah belajar mengenai chain of infection, macam mana caranya satu agent itu boleh tersebar kepada menjangkiti host yang lain, seterusnya spreading to the population. Kemudian kita dah lihat the level of prevention. Kita ada 3, primary, secondary and tertiary prevention. Okay, dan application daripada yang kita telah belajar tu, kita boleh cari appropriate control measure dalam level of prevention. Dan yang terakhir kita telah lihat health status of population, di mana ada 3 tools yang digunakan untuk measure health status dalam satu population, iaitu rate, ratio and proportion. Okay, saya nak kamu buat further reading on this topic untuk pengetahuan yang lebih mendalam lah dalam epidemiologi dan juga CDC. Kamu boleh cari the classification of agent, macam mana ciri-ciri agent microbiology itu, apa yang menyebabkan, apa ciri agent itu boleh menyebabkan penyakit itu tersebar, spreading. Jadi kamu boleh baca. Kemudian hopefully kamu boleh baca more on jenis-jenis penyakit yang ada relate with mental health. Apa contoh-contoh penyakit CDC, apa contoh penyakit non-communicable disease. Okay, jadi saya nak kamu faham dengan lebih lanjut mengenai penyakit-penyakit tu. Kemudian kamu cari juga, read juga, baca mengenai apa itu emerging disease and apa itu re-emerging disease. Apa contoh emerging disease? Apa punca emerging and re-emerging disease? Okay, boleh buat further reading on this topic for your own knowledge. Okay, ini antara rujukan yang digunakan. Kamu boleh cari rujukan daripada list yang saya telah sediakan. Sekian, terima kasih kerana telah fokus terhadap presentation saya. Any question, awak boleh tanya saya secara direct ataupun kita jumpa nanti dalam kelas. Thank you for lending me your ears. Bye-bye.